Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Adapun alamat ulama akhirat itu iaitu banyak. Setengah daripadanya itu iaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala dengan katanya wal ulamaul akhirati humul ladzina la ya'kuluna bid-dini wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya. Artinya ulama akhirat itu iaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya, yakni tiada menjadikan akan agamanya sebagai sebab bagi dapat makanannya Allah dan pakaiannya, dan tidak menjual ia akan akhiratnya dengan dunia, yakni tidak dikasadkannya dengan menuntut ilmu atau beribadat itu akan dapat dunia. Itu tanda ulama akhirat. Dia tak cari makan dengan ilmu agama. Dia khidmat agama Allah Ta'ala senantiasa. Dia khidmat agama Allah Ta'ala senantiasa. Dia tidak cari makan dengan agamanya, apatah lagi dia tidak jual agamanya, ya. Dia kerana Allah semata-mata. Macam mana kehidupannya? Ingat, kita tidak dituntut untuk dakwah 100% kalau kita tidak ada sanggup nak bertawakal terhadap rezeki kita 100%. Ulama-ulama kerja, ustaz-ustaz kerja, kiai-kiai kita dulu kebun yang meniaga, yang kebun, bikin apa kepandaian mereka, yang bertukang, dan mereka khidmat, mereka ibadat, begitu ya. Jadi mereka tidak cari kehidupan mereka dengan perkara agama, apatah lagi naudzubillah min zalik sampai jual agama untuk dapatkan dunia. Selalu kita pesan dengan anak-anak kita yang belajar, engkau dalam nak hidup kau jual burger, kau jual keropok lekor tu lagi afdal daripada kau jual agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau saya ceramah, bayar saya sekian. Mau saya kuliah satu sesi, bayar saya sekian. Allah tak, bukan begitu. Setengah pada mereka menyangkakan bahawasanya ini kita kena mertabatkan ilmu. Kalau tidak orang tak umpamakan ilmu, ni akan ilmu tu free, benda murah. Bukan, orang mertabatkan tak mertabatkan tu lain cerita, kau jatuh martabat. Yang ada orang pula, kita kalau kuliah, kalau kita letak harga, jadi orang ambil berat, jadi dia tak ponting-ponting. Kalau kita tak letak harga, nanti orang kuliah dia suka tak suka, dia datang, dia suka tak suka dan cerita. Dia datang dia dapat pahala, dia tak datang dia rugi. Tetapi engkaunya dah rosak. Engkaunya rosak. Dia datang, kau balikkan duit dia. Satu hal cerita juga. Tapi dia datang tak datang, tapi kau pulaknya dapat income kau pula je. Yang orang kan pergi kuliah ada pakai kena bayar sekian. Kalau kau tak bayar, nanti dia orang kalau tak kenakan bayaran, dia suka-suka dia datang, dia tak datang. Anda kena bayar dia datang. Alamak. Jadi kalau kena bayar dia datang, dia datang tak datang, bayar tak bayar, engkau dah dapat bayaran pokoknya. Tak boleh ya, tak boleh begitu. Mau saya ceramah sekian mesti kena bayarkan. Mau kena siapkan duit flight, mesti siapkan hotel sekian. Allah tak boleh. Minta maaf tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada bawa mana-mana habaib, saya tak tahu orang lain. Kalau pada habaib kita khususnya daripada Hadramaut, kalau mereka datang ada yang cadangkan nak bawa kita habib di tempat masjid awak, bayarnya sekian. Minta maaf, jangan mau, itu bukan betul. Habibnya datang semua dengan ongkos sendiri, dengan tambang sendiri, dengan biaya sendiri, dan mereka lebih suka duduk kat rumah kita daripada duduk hotel. Mereka tak suka hotel. Kalau kita dudukkan juga hotel, mereka tak tolak, tapi mereka tak ada mana nak tidur atas katil. Mereka bentang syal, mereka tidur kat bawah. Bilang ni katil macam story dah ada, mereka tak nak. Kalau duduk homestay, dia nak juga homestay. Ataupun kalau tidak rumah kita bentang tilam saja dekat hall pun dia suka. Mereka dah biasa dengan cara-cara musafir begitu ya. Jadi kalau ada bawa habib-habib, kena bayar sekian, kena hotel sekian. Itu yang bawa dia tu yang minta. Jangan mau. Itu satu tanda, bukan tanda daripada alim ulama aliran kita. Minta bayar itu, minta sediakan ni, minta apa semua begitu. Tengok alim-alim ulama kita ya dulu ya, yang ada orang kalau nak bawa kita ya, yang ada orang nak bawa kita, yang ada orang nak undang kita, nanti dia tanya, ustaz bayarannya berapa? Semangat. Satu aib kalau satu ustaz nak mengajar ditanya bayar berapa tu satu aib. Bagi orang mengajar agama ditanya bayar berapa tu satu perkara yang aib. Awak panggil kita datang ya. Baik. Yang ada pulaknya nanti dia nak ambil kita, tahan nanti kejap besar dia gitu ini.
tahan nak tukar kereta besar, dia dah bawa kereta kecil, kawan dia dah standby kereta besar, tak payah, kalau kau nak bawa aku kereta motosikal pun aku naik, tak kisah, janji ada transport, kalau aku boleh drive sendiri pun aku drive sendiri, cuma aku tak pandai drive, nak drive jauh-jauh takut sesat, nanti lambat apa semua, kau ambil lagi senang, lagi senang. Yang orang tahan nak tukar, sebab tak sedap lah Ustaz bawa pencara pakai kereta kecil, sebab yang ada yang ada pencara tak terima tau, katanya lah, wallahualam. Kalau datang ambil dia bawa apa, jemput dia bawa kereta kecil, dia rasa aib, dia rasa standard. Kalau pakai begini saja, lain kali tak payah bawa, sudah saya panggil Grab pun boleh, pun ada katanya, wallahualam lah. Setakat ni kita tak ada banyak undang-undang orang, jadi kita tak tahu orang yang biasa mengundang orang, kata dengar biasa cerita begitu, semua tu tak bagus tu ya. Dah minta kalau nak ceramah kami, letakkan kami di hotel sekian, paling tidak sekian bintangnya, Allah ambil kami keretanya mesti begini Allah, tak bagus begitu ya, tak bagus begitu punya cara ya, macam tu mentohmahkan agama kita. Tapi setengah orang suka, jadi kalau undang ustaz gini, majlis ni nampak kelas, sebab orang tahu ustaz ni ustaz, siapa berani undang ustaz ni bermakna dia ada berduit punya orang. Jadi bermakna majlis itu kelas, pasal panggil ustaz yang bayar sekian. Ada orang suka pulanya ya. Jadi nampakkan dia punya status, simbol dia. Allah, orang suka, tak apalah, nak suka nak bayar, tak apalah. Jadi orang tahu kalau undang ustaz ini, calang-calang orang tak boleh undang ustaz ini, paling-paling tidak kena bayaran sekian. Jadi orang tahu dia bahawasanya dia tu handal, boleh termampu undang dia. Ada yang pensyarahnya begitu, ada pula yang jadi customernya yang minat begitu, ada marketnya orang bilang. Allah semua ya. Baik. Dan setengah daripadanya iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatuhu litahsilil ilmi nafi' fil akhirah wal muraghibi fi ta'ah wa mutajanniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yaksuru fiha al-jidalu wal qilu wal qal ya. Baik, setengah daripada alamat ulama akhirat, ulama yang sejati, kita bilang ya, ulama yang sejati, bahawa adalah sungguh-sungguh ia berkendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat. Tuntut ilmu apa pun, akhirat macam mana. Belajar bab sembahyang sekalipun, Allah Ta'ala terima ke tidak? Bukan hanya cukup rukun dan syaratnya saja, rohaninya tu tempat dipandang oleh Allah Ta'ala macam mana penilaiannya. Sangat-sangat ambil kira tentang akhirat, sangat-sangat ambil kira tentang terima ataupun rejectnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat-sangat mengambil kira perkara yang aku buat ini menyusahkan aku ataupun tidak di alam barzakh nanti. Sangat-sangat ambil kira perkara-perkara keakhiratan, kabul tak kabul perkara-perkara akhiratan semua. Walau ajarnya fiqah sekalipun, fiqah kan zahirkan, tapi ada matlamatnya tu, biar bukan matlamatnya, minta maaf ya. Ada kita biasa dengar tahu ustaz-ustaz tu berdosa ya, dia ajar anak muridnya bukan-bukan ya. Kau sembahyang biar begitu, jadi orang tengok, wah imam ni pergerakan pun cantik, ini ada belajar punya imam ni. Biar orang tengok cantik, Allah tengok tak tengok kau tak ada cerita. Sembahyang betul-betul, Allah nilai sembahyangmu. Kan baik kau cakap begitu. Tengok, jadi jemaah kau tengok, jemaah belakang banyak yang tahu fiqh tahu. Semua faqih belakang. Dia tengok imam dia tak semua bergerak tu, malu kau. Baca biar bagus, kadang belakang ada orang-orang besar, kadang belakang ada ustaz, kadang belakang ada qadi, kadang belakang ada mufti, kita tak tahu. Kau baca dari orang tu, standard sedikit masjid ini, dia ajar murid dia supaya riak. Allah. Tetapi kalau ulama-ulama akhirat, dia punya tekanan ialah apa? Allah terima ke tak terima. Dia punya tekanan ialah apa? Di reject ke tak di reject. Dia punya tekanan kalau puasa tu menjadi puasa yang lapar dan dahaga ataupun puasa yang dapat menembus daripada api neraka. Dia punya pesanan kalau tentang sembahyang itu, sembahyang yang inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, ataupun setakat sembahyang dapat pujian orang saja, jauh sekali ya. Yang diambil kiranya, titik tolaknya ialah akhiratnya selamat ke tidak, kabul tak kabul di sisi Allah Ta'ala ke tidak. Itu yang menjadi keprihatinan mereka. Itu ulama akhirat ya, tanda-tanda ulama akhirat ya, kepentingannya akhirat semata-mata. Baik. Dan menggemarkan ia dalam berbuat ibadat, padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit manfaatnya, dan dia orangnya kuat ibadat pulanya.
bukan setakat cakap saja. Yang ada orang dah mengajar menduha pun tak sempat. Yalah, kita dah sibuk mengajar tak boleh ya, tidak boleh makin dengan kita mengajar makin kurang ibadat kita, dan itu bukan ulasan. Itu kau dah jatuh dalam kategori orang yang menyuruh orang tapi tak mengamalkan. Kau mengajar plus ibadatmu tak kurang. Jadi kau dah mengajar, kau perlu belajar, kemudian kau mengamalkan ilmu kau mengajar on top of, sebagai tambahan bagi amalan yang kau dah buat, bukan menggantikan amalan yang kau dah buat. Bukan menggantikan amalan yang kau dah buat, bahkan menambah lagi, tokok lagi. Jadi Masya Allah, ilmunya tambah, khidmatnya tambah, dan ibadatnya pada Tuhannya juga tak kurang, tak berubah. Begitu. Yang ada orang begitu saja, ibadatnya pun terus merosot. Kenapa? Saya sekarang sudah mengajar aja tak payah amal ya. Tidak. Imam Haddad, tengok ya, Imam Haddad, kita tengok sirah dia. Dia orangnya sakit tu. Dari bujangnya tak jumlah orang cergas. Dari rumah je-nya ya. Kuat ibadatnya. Kalau sembahyang paginya saja, lepas sembahyang duha 8 rakaatnya, dia akan pergi Masjid Ba'alawi. Dia akan sembahyang tambahannya 100 rakaat. Ada orang biasa nampak 200 rakaat. Ada pula orang mengatakan 300 rakaat. Pokoknya banyaklah ratusan rakaat. Dan malam tu dia kalau pergi satu masjid, Kota Tarim tu banyak masjidnya tau. Kota Tarim tu tak besar, macam daripada Aitam sampai ke Parit Raja je. Tak besar. Masjidnya 400 masjid. Setiap malam seberapa banyak masjid yang dia dapat jalan, dia jalan 2 rakaat. Dengan kalau Hadramaut tu, kalau dah panas, ya. Tadi saya tengok warta berita Hispaniola sedang mengalami suhu panas 45 darjah. Hadramaut kalau musim panas ya, pukul 1 pagi 51 darjah tu. Pukul 1 pagi tu. Kalau musim sejuk, taruh air dalam baldi boleh jadi beku besok pagi. Dia punya cuaca dia tu extreme weather. Cuaca yang sangat ekstrim, cuaca desert betul-betul ya. Hadramaut. Imam Haddad ni dengan kalau cuaca sejuk begitu pun dia pergi. Jadi bapaknya ini orang ahli ibadat, bapaknya wali Allah. Habib Alwi mengatakan, wah Abdullah, nak bilang jangan sembahyang tak boleh. Anaknya bukan buat apa, anaknya buat sembahyang. Dia nak bilang kurangkan sembahyang pun tak boleh, anaknya buat ibadat. Maka dia nak bikin apa? Dia kasihkan anaknya kitab-kitab ilmu fiqah. Anaknya buta ni Imam Haddad. Jadi orang bacakan, begitu orang bacakan dia terus faham, dia terus hafal, masuk dia hafal. Mereka punya hafalan cukup kuat ya, hati mereka suci ya. Terus faham dan hafalkan kitab itu. Sekejap satu kitab khatam. Bahkan dia boleh kupas setiap kitab-kitab yang bapaknya berikan itu. Plus ibadatnya yang kita bilang tadi pada rakaat tak kurang. Ibadatnya tak kurang, tambah lagi. Baru abahnya tengok, maknanya anak aku ni lah istimewa pilihan, insan pilihan Allah Ta'ala. Maka pandai-pandailah kau buat nak bikin, asal jaga kesihatan kau. Maka ibadatnya banyak, dakwahnya banyak, ilmunya banyak, ibadatnya pun tak tinggal. Jadi kalau ulama-ulama akhirat, ibadatnya tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah jangan tak buat. Apa awak nak jadi ustaz, nasihatkan orang, qabliyah, ba'diyah pun tak buat. Duha pun hanya 2 rakaat tak. Budak-budak muda-muda, budak yang tak pernah syarah pun sekali ya. Kita yang ustaznya mensyarahkan anak-anak buah kita, mereka sembahyang 8 rakaat, duha tak tinggal. 11 rakaat witir mereka tak tinggal. Kita yang syarahkan mereka kononnya, tapi kita duha setakat 2. Jangan tidaklah. Malam witir pun tak ada, kadang buat kadang tak buat, tak sayogianya. Jadi mereka orang yang betul-betul tekun ibadat. Mereka nak mendekatkan diri orang kepada Allah, nampak bahawa mereka dah dekat pada Allah. Macam mana nak mendekatkan kalau kita belum dekat, masih jauh? Macam mana nak menyucikan kalau kita masih kotor? Macam mana nak menyuluh kalau kita masih dalam gelap Allah? Macam mana nak menarik kalau kita masih tertolak? Begitu mereka. Nampak mereka orang yang sudah dekat pada Allah. Maka boleh seru orang menjadi dekat pada Allah Ta'ala. Orang yang sudah dekat, tarik orang kepada dekat. Orang yang belum dekat, macam mana nak tarik orang kepada dekat pada Allah Ta'ala? Belajar dengan orang gini sia-sia saja. Sia-sia saja ya. Memang tengok ya, banyakkan amal ibadatnya, tidak kurang.
Padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit manfaatnya di dalam akhirat. Ilmu terlampau fiqh yang halus-halus mereka tidak mendalami. Apalagi ilmu yang ilmu yang membanyakkan di dalamnya jidal dan membanyakkan di dalamnya berbantah-bantahan. Allah, banyak yang perbandingan pahaman antara Wahabi dan Syiah, perbezaan antara kita dengan Hanafi dengan Syafi'i, semua tu bab khilaf. Mereka belajar satu terus. Dalam mazhab kita Syafi'i, sembahyang macam mana, zakat macam mana, wuduk macam mana, pegang satu, tapi pegang betul-betul terus. Di samping mereka mengetahui juga ilmu yang lain tu semua, tetapi yang mereka mendalami satu dan mereka pegang terus, ya. Dan tidak membanyakkan ilmu yang orang banyak berbantah-bantahan dan membanyakkan qil dan qal. Qil dan qal tu apa? Bagaimana dikatakan, bagaimana kata orang, ilmu riwayat saja, ilmu cerita-cerita saja, begitu, ya. Tidak semuanya. Kalau dia bawakan cerita pun cerita yang bawa manfaat bagi kita. Kalau dia bawakan cerita pun cerita yang menimbulkan kesan dalam hati kita. Itu tanda ulama akhirat. Bukan setakat cerita-cerita bak kata orang sebagaimana dulu begitu begini, semua setakat cerita sajalah. Bukan cerita yang ada bawa iktibar. Contohnya Habib Ali bin Jaafar. Habib Ali, dia bukan mengajar kat kitab, tapi duduk bual-bual dengan dia tu pun, dia punya bual-bual biasa pun dapat manfaat. Cerita buah apple dulu harum, baunya je dah harum, kalau makan sedap, sekarang dah hilang itu semua. Kita dengar cerita tak? Macam cerita biasa. Apa hikmah di sebaliknya? Allah dah cabut berkatnya, dia bilang. Allah dah cabut berkatnya. Banyak yang orang dulu dapat rasa, kita orang sekarang tak dapat rasa lagi. Tak sama. Kita ingat dia setakat cerita buah apple, tapi di baliknya tu ada berkat dah dicabut. Cerita bangku, Habib Ali cerita bangku. Kita bangku, tengok Allah Ta'ala ciptakan ni apa, kita boleh sakit, boleh demam. Ini bangku boleh demam, tak demam begitu-begitu juga. Subhanallah, ketika kan sebut bangku, tapi sebut bangku, disebut kursi, rupanya ada pengajaran di sebaliknya. Lain penciptaan bangku pun Allah Ta'ala ciptakan dan ilham pada manusia cipta bangku. Tapi ciptaan manusia lain, boleh bergerak, boleh cakap, boleh demam, dia bilang. Lepas itu kalau demam, nikmati sakit ini 3 hari dulu sebelum berobat. Dalam demam tu kau sadari apa demam ni, apa sengal ni, apa tak kebah ni, apa panas badan ni, apa aku rasa badan aku panas tapi aku rasa sejuk, apa ni, subhanallah. 3 hari study dulu, nikmati sakit tu dulu, subhanallah. Kita dengar Habib Ali macam bual-bual tau, tapi bukan qil and qal saja. Dikatakan dan telah berkata pula, bukan begitu, tetapi semuanya dia punya bual-bual pun ada iktibar. Bual-bual pun ada iktibar yang dapat kita pelajari, ya. Baik. Yakni memperbanyakkan perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Begitu, ya. Itu ulama-ulama akhirat. Baik. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga